Saya rasa serat pendidikan Malaysia, macam saya daripada dulu lagi, pendidikan di Malaysia nampak macam lebih macam kepada exam oriented. Dia tak macam orang kata macam ni kita dekat western, dia lebih kepada when you go out you nak, how macam mana you nak pergi go to the real life. Bukan terlalu exam oriented sangatlah. So kebanyakan saya tengok macam student-student sekarang terlalu exam oriented. Belajar untuk pass exam aja. But when go to the outside world, you're lost. Dan berkenaan dengan satu lagi isu yang baru kita lihat, isu AUKU. Macam ada beberapa orang pelajar yang telah buat demonstrasi berkaitan dengan AUKU, katanya mahu berdemokrasi, mahu berpolitik ketika belajar. Adakah Cik Ishak setuju dengan cadangan mereka itu ataupun kekal dengan akta yang sedia ada demi masa depan politik dan juga pendidikan yang paling penting? Pada pendapat saya, student sepatut dibagi kebebasan untuk sama ada dia nak berpolitik ataupun tidak kan. Dalam you ada orang nak belajar sama berpolitik ke macam mana. Kalau I think that should be the way lah. Bagi saya kerajaan patut bagi ruang untuk student ni. Dan juga baru-baru ini isu PPSMI, pembelajaran dan pengajaran dalam bahasa Inggeris untuk matematik dan juga sains. Bagi Encik Ishak sendiri, adakah wajar kepada semua student atau pelajar di Malaysia ini untuk mempelajari matematik dan juga sains dalam bahasa Inggeris atau kekal dengan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar untuk kedua-dua subjek ini? Bagi saya dulu saya dalam bahasa pengantar bahasa Inggeris lah. So bagi saya it should be maintained dalam bahasa Inggeris lah. Sebab apa, bila diubahkan dalam bahasa Malaysia terlalu banyak term yang dah diubah sesuai yang kita susah nak dapat lah. And then bila you pergi lebih luar daripada Malaysia, kebanyakan term ni masih term dalam bahasa Inggeris lagi. So kalau you gunakan BM, saya tak masuk BM tu tak bagus. Tinggal lagi dalam internal mungkin okey lah. Tapi kalau you pergi overseas, lebih luar dari Malaysia, term-term ni BM dah tak boleh pakai dah. Itu kena dalam English juga. So saya rasa should be, you kena maintain lah dalam English. It should maintain. Benda tu sebenarnya tak wajar sangat. Sebab macam kita tunjukkan kita dah terpelajar, tapi kenapa kita nak turunkan bendera macam sebenarnya banyak lagi benda kita boleh buat. Tapi seharusnya kepimpinan tu sendiri bagi peluang kat pelajar-pelajar ni, bagi diorang punya pendapat tu dapat diluahkan, biar face to face kita panggil dengan kepimpinan negara. Apa yang diorang tak puas hati tu, tak adalah sampai diorang akan buat tindakan yang boleh macam memalukan sendiri negara kita sendiri dengan kita punya pelajar tu sendiri akan buat tindakan macam tu. Dah habis isu AUKU tu, saya nak tanya pasal isu voucher satu Malaysia kita dapat RM200 kan. Okey, ada tak? Duit tu ada lagi tak? Oh, dah habis lah. Dah, sebab memang dah tamat kan. Okey, anda guna voucher tu pada benda yang sepatutnya ke atau guna benda tu untuk benda lain ke, dah jual ke apa? 150 saya dah buat beli buku, lagi 50 saya buat beli alat-alat tulis. Komen anda sendiri pasal ada student kita yang bila kerajaan bagi duit dijual. Itulah sepatutnya benda bila kerajaan dah bagi tu kita guna untuk tujuan diri kita sendiri. Untuk belajar lah, kata voucher buku. Tapi cuma saya pelik kenapa voucher tu baru nak dapat. Kenapa sebelum ni kita tak dapat setiap tahun, macam setiap SEM tahun-tahun lepas kenapa kita tak dapat? Kenapa tahun ni baru kita dapat? Itu salah satu saya cuba kita panggil curiga jugalah, kenapa baru nak bagi kan. Adakah sebab nak mengundi anda rasa? Itu memang banyak orang akan cakap macam tu. Lagi satu voucher 500 pun sama. Yang untuk voucher rakyat Malaysia kan. Sama lah konsepnya saya rasa. Ada terselindung sesuatu di sebaliknya. Selindung sesuatu Lepas tu saya nak tanya pula, last soalan saya berkenaan dengan IPTS yang tumbuh macam cendawan selepas hujan. Ada perbandingan tak antara IPTS dengan IPTA yang sedia ada? Perbandingan dari segi macam mana tu? Perbandingan sama ada dari segi dia punya student tu sendiri ataupun kelebihan IPTS berbanding dengan IPTA. Sebenarnya kalau nak ikutkan IPTS ni banyak kita panggil untuk pelajar-pelajar yang macam diorang tak dapat IPTA, so diorang banyak IPTS. Tapi kebanyakan IPTS ni pun kadang-kadang tak boleh percaya sangat sebab diorang punya sijil pun kadang-kadang kita tak laku sangat. Contohnya macam banyaklah universiti swasta yang kita dapat tengok, diorang yang penting diorang dapat duit. Sebab yuran diorang kan terlalu kita panggil mahal kan. Yang penting diorang dapat duit, tak kisah pelajar diorang okey ke tak okey ke, sama ada dari segi dia punya pembelajaran ataupun yang penting duit.
rasa mana bagus? Belajar dalam bahasa Melayu atau dalam English bagi student faham? Bahasa apa yang faham? Setuju tak kalau English kita guna sebagai bahasa untuk mengajar? English lah. English, setuju. Sebab apa English sebab kan kalau English semua orang faham lah. English India pun ramai orang faham English juga. Malay pun sama, China pun sama. Macam English kan, you keluar overseas pun boleh pakai juga sama. Macam universiti pun mesti pakai English semua. Tapi yang kampung-kampung, macam student yang duduk dekat kampung tu, dia orang tak familiar sangat dengan English. Macam you boleh bagi cadangan ke apa? Yang itu iaitu mau Praktis ke apa daripada parents ke macam mana? mau kasih orang parents, kasih dia anak apa sikit lah. Mau study kat English lebih sikit. Jadi kalau dah pernah. Okey. Dah, okey. Dah. Okay, thank you. Thank you. Waalaikumsalam. Nak tanya abang dapat abang tentang isu ada Ahmadi yang turunkan bendera Muhammad Najib pada PWC. Adakah abang rasa tindakan dia wajar atau tak? Dia ada komen tentang itu? Tindakan dia sebenarnya kurang wajar sebab dia sebagai seorang mahasiswa, dia semestinya macam dia tahu macam mana nak buat suatu perkara, sepatutnya dia berbincang dengan pihak-pihak yang berpatutan, sebagai contoh macam dia punya jumpa dengan orang yang berpatutan lah. Tapi tak sepatutnya dia buat macam tu sebab dia seorang mahasiswa. Dia mesti ada identiti seorang mahasiswa dan bukan seorang yang tidak ada identiti. Itu. Lagi abang rasa apakah hukuman yang setimpal yang patut kita kenakan terhadap dia? Hukuman yang diberikan kepada dia macam sekarang ni dia digantung semester kan. Dia berpatutan dengan apa yang dia buat lah supaya dia sedar dengan kesalahan yang dia buat lah. Okey, pasal isu PTPN yang baru-baru ni Ketua Bangkang telah mengatakannya apabila dia memerintah kelak dia akan memasukkan PTPN. Jadi apa komen anda tentang perkara itu? Bagi saya pemansuhan PTPN tu dia macam tak wajar sebab kalau kita lihat PTPN ni sebenarnya dapat daripada duit daripada rakyat juga, iaitu cukai. So bila dimansuhkan kita rakyat akan cukai akan dinaikkan oleh kerajaan. So dia akan membebani rakyat. So macam dia tak wajarlah dilakukan. Okey, di sini saya nak tanya berkaitan dengan isu PTPN. Yang memandangkan baru apa yang ada di Dadaka berkaitan dengan isu PTPN. Jika pihak pembangkang akan menguasai Malaysia ini, PTPN akan dimansuhkan. Adakah Cik Wani ni bersetuju dengan apa yang telah dikeluarkan oleh pihak pembangkang? Okey, pada pendapat saya lah, benda ni ada pro and kontra. Sebab contohnya lah kan, kalau PTPN dimasukkan, maknanya macam student tak fikir tau macam mana dia orang nak bekerja dan cuba bayar balik pinjaman dia orang. Sebab dah namanya pinjaman tu wajib dibayar, melainkan tu adalah beasiswa. Kalau beasiswa, kita boleh minta dengan perbadanan tertentu untuk kita reduce kita punya amount untuk bayar tu. Sedangkan kalau PTPN kita kena bayar, dan bagi saya kalau tak perlu dibayar, macam student sendiri tak pandai nak fikir macam mana dia orang nak berusaha untuk bayar ke arah itu. Tapi kalau dibayar pun ada yang kita kata negatif and positifnya, macam terlalu banyak peratus persen yang kita nak kena bayarkan. Sebab lagi lama kita ambil masa untuk bayar pinjaman kita tu, lagi tinggi yang kita kena bayar. Dan secara tak langsung maybe student yang perlu di blacklist dan senarai hitam tu lagi tinggi. So dia ada pro and kontra. Maybe pihak berwajib kena fikir baik dan buruk macam mana nak settlekan isu PTPN ni. Sebab lagi satu macam yang saya cakap tadi, kalau tak bayar
student dengan sewenang-wenangnya nak lepas tangan daripada tanggungjawab. So kalau kita bayar, kita dah fikir mengenai tanggungjawab kita, macam mana kita nak belajar, settlekan hutang kita. Sedangkan kalau kita dapat tahu, kalau kita tahu hutang ni wajib dibayar. Kalau benda ni dihapuskan, dia macam ada sikit kesan lah kepada masa depan pelajar tu sendiri. Awak rasa benda ni patut tak pelajar-pelajar join politik ni, sedangkan diorang tengah belajar, ataupun diorang patutnya utamakan diorang punya pelajaran, ataupun diorang boleh join politik ni? Bagi pihak awak sendirilah, bagi awak punya pandangan. Sepatutnya pelajar macam dia lebih utamakan politik, tapi dia maybe patut membenarkan sebagai macam sedikit maklumat dia patut ambil tahu, sebab benda ni dia akan terlibat secara langsung daripada masa akan datang. Sebab setiap macam warga Malaysia wajib untuk mengundi kan. So pelajar patut ambil tahu lah pasal benda ni, walaupun tak secara walaupun tak secara serius tentang perkara ni. Itu je lah. So ada apa-apa komen tak untuk tentang isu ni, sama ada daripada kerajaan ke, daripada pelajar sendiri? Awak sebagai seorang pelajar sendiri, macam mana? Ada tak pendapat awak untuk isu berkaitan AUKU ni? Adakah macam dia patut diteruskan atau dipisahkan asal-asal ni? AUKU ni sepatutnya dia boleh dilaksanakan, tapi dia macam dia mesti ada pindaan sedikit. Tapi maybe bagi pihak kerajaan, dia macam dia punya kawalan terhadap AUKU maybe ada orang yang cakap maybe terlalu ketat, sehingga tidak memberi peluang kepada pelajar untuk bersuara. Dan sepatutnya dia boleh dilaksanakan, tapi dia macam mesti dia punya had limit untuk pelibatan pelajar itu mesti diperbesarkan sedikit. Untuk itu juga macam memberi pengalaman kepada pelajar untuk masa akan datang, sebab pelajar pada masa sekarang akan menjadi pemimpin pada masa akan datang. Nama saya Punita, saya belajar, umur saya 21 tahun, saya belajar Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia dekat Unicel. Jadi Punita ada ambil PTPTN tak? Dah ambil dah, bulan September tahun lepas. Jadi apa pendapat Punita berkaitan dengan PTPTN? Jika PTPTN dimansuhkan, maksudnya dah tak ada PTPTN, jadi apa pandangan Punita? Saya memang tak setuju lah, sebab ramai pelajar memang dia punya family pendapatan tu memang rendah. So kalau ada PTPTN baru boleh support belajar kita dekat tempat lain, pengajian tinggi kan. So saya memang tak setuju lah dengan pemansuhan tu. Lagipun memang susah sebab kos sara hidup pun memang tinggi. So nak bayar duit pendidikan lagi, nak tampung perbelanjaan rumah lagi, memang susah sangat kalau tak ada tak ada pinjaman PTPTN berikan kepada student sekarang. Jadi seperti yang ada aktual, jika pihak pembangkang memenangi pilihan raya, jadi dia akan memasukkan PTPTN. Adakah anda bersetuju dengan cadangan tadi pembangkang? Memang tak akan setuju lah, sebab memang beri kesulitan lah kepada pelajar-pelajar, para ibu bapa. Memang susah sangat lah kalau memang di PTPTN tu dimansuhkan. Jadi ada apa-apa nasihat kepada pelajar-pelajar di luar sana yang mengambil PTPTN? PTPTN, belajarlah baik-baik sebab nak dapat duit PTPTN. Duit PTPTN tu 5 perkataan je kan PTPTN, tapi kita kena belajar banyak perkataan. So belajarlah baik-baik. Jadi ada apa-apa pesanan untuk Perdana Menteri? Perdana Menteri tu tak tahulah, sebab saya tak cukup umur nak bagi penasihat dekat dia. Itu je lah, saya memang tak ada apa-apa nasihat. Terima kasih. Sama-sama.